Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Shanti selaku pensyarah bagi kursus PSDK 3453. Baiklah, untuk video kali ini, saya Tuan Sofia Sakinah binti Tuan Hasin akan membentangkan mengenai kraft tradisional ukiran kayu. Di sini saya ada sertakan nama pelajar, angka giliran, kad pengenalan dan juga kumpulan unit untuk makluman doktor. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada ukiran kayu. Jadi sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan ukiran kayu? Ukiran kayu merupakan seni kraft tangan yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Melayu. Seni ukiran yang dipersembahkan terdiri daripada pelbagai motif dan corak yang melambangkan identiti mereka. Pada zaman dahulu, ukiran kayu ini dapat dilihat pada binaan masjid, istana, perabot, rumah dan lain-lain. Ini merupakan contoh ukiran kayu yang terdapat pada seni bina bangunan dan juga karya ataupun produk seni. Ini pula merupakan contoh ukiran kayu bagi perabot rumah dan juga hiasan. Bagi menyempurnakan tugasan 3 ini, kami telah pun melaksanakan satu program yang dinamakan Program Kembara Seni Warisan. Program ini telah pun dilaksanakan pada tarikh 25 September 2023 dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Peserta yang terlibat bagi program ini terdiri daripada pelajar elektif PSDK 3453 seramai 19 orang dan kami diiringi dengan 2 orang pensyarah pengiring. Kami melaksanakan program ini di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan. Jadi, apakah tujuan program Kembara Seni Warisan ini diadakan? Tujuannya adalah untuk memberi pengalaman kepada siswa pendidik untuk membuat pemerhatian aktiviti demonstrasi dan juga menghasilkan karya iaitu ukiran kayu melalui aktiviti luar. Terdapat banyak aktiviti yang dijalankan sepanjang program berlangsung. Yang pertama, kami telah melawat ke bengkel ukiran kayu. Sekitar jam 9.30 pagi, kami telah dibawa untuk melawat ke bengkel ukiran kayu oleh Encik Muhammad Hafizi bin Yahya. Di sana, kami telah diberikan sedikit penerangan daripada Encik Muhammad Zulhusni bin Zulfakar iaitu usahawan inkubator dari syarikat Kalung Alam Art and Craft. Dari penerangan yang diberikan oleh Encik Zulhusni, saya dapat mengetahui tentang jenis-jenis kayu yang digunakan untuk mengukir. Contohnya terdapatnya kayu jati dan kayu merbau yang digunakan untuk mengukir kayu. Seterusnya, saya juga mengetahui tentang alatan dan bahan yang digunakan untuk mengukir. Bukan itu sahaja, saya juga dapat mengetahui tentang produk kayu yang telah dihasilkan di bengkel tersebut. Bagi aktiviti yang kedua, iaitu melawat ke galeri pameran. Pada jam 10 pagi, kami dibawa untuk melawat ke galeri pameran. Di sana, kami dapat melihat produk-produk kraft tangan yang telah pun dihasilkan. Antaranya, terdapat pelbagai jenis anyaman, ukiran kayu, batik dan lain-lain. Kami diberikan waktu untuk meneroka setiap produk yang terdapat dalam galeri tersebut. Seterusnya, aktiviti yang ketiga pula ialah menghasilkan produk ukiran kayu, yang mana aktiviti ini merupakan aktiviti utama bagi tugasan ini. Pada jam 10.30 pagi, kami telah diberikan sedikit penjelasan awal mengenai produk ukiran kayu yang kami akan hasilkan oleh Encik Muhammad Hafizi bin Yahya. Kemudian, setelah selesai mendengar penjelasan dan taklimat daripada beliau, kami semua diberikan beberapa alatan dan bahan untuk menyiapkan produk ukiran kayu masing-masing. Sepanjang menyiapkan produk ukiran kayu tersebut, saya telah dipantau dan dibimbing oleh petugas-petugas kraft tangan iaitu Encik Zulhusni dan juga Encik Muhammad Hafizi. Mereka banyak memberikan tunjuk ajar sepanjang proses penghasilan produk ukiran kayu yang berjalan selama kira-kira 6 jam, bermula dari jam 11 pagi hinggalah ke jam 5 petang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang alatan dan bahan yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ukiran kayu tersebut.
Baiklah, yang pertamanya saya ada gunakan kertas dan pensel. Kertas dan pensel ini digunakan untuk melukis corak yang dikehendaki. Seterusnya saya ada gunakan blok kayu, di mana blok kayu ini ialah bahan utama untuk menghasilkan ukiran kayu. Seterusnya, saya juga ada menggunakan pisau wali untuk membuat silat. Kemudian ialah pahat. Pahat ini berfungsi untuk menebuk, menggaris, membentuk dan melicinkan bahagian dasar kayu. Kemudian saya juga ada menggunakan ganding kayu untuk memudahkan kerja-kerja memahat. Dan selain itu, saya juga ada menggunakan apit G. Apit G ini berfungsi sebagai pemegang kayu yang hendak dipahat. Bagi membuat kemasan pula, saya ada menggunakan kertas pasir. Kertas pasir ini bertujuan untuk melicinkan permukaan ukiran kayu. Dan seterusnya ialah shellac. Shellac digunakan untuk melindungi dan mencantikkan permukaan kayu. Dan seterusnya ialah berus. Berus digunakan untuk menyapu shellac pada permukaan kayu dan juga untuk membersihkan habuk-habuk kayu. Dan yang terakhir, saya ada menggunakan mesin router kayu yang mana ianya berfungsi untuk menghasilkan frame pada blok kayu. Seterusnya, saya akan menceritakan langkah-langkah menghasilkan produk ukiran kayu. Langkah pertama, saya memastikan blok kayu telah dipotong mengikut ukuran dan mempunyai permukaan yang rata. Kemudian, bagi langkah kedua, saya telah melukis corak yang dikehendaki di atas permukaan blok kayu dengan cara menekap corak yang telah dilukis pada kertas. Bagi langkah ketiga, saya mula mengukir corak dengan menggunakan pahat dan ganding kayu secara menyerong. Blok kayu diapit pada meja kerja supaya ia tidak bergerak. Dan kemudian ialah langkah keempat, di mana saya menghasilkan silat yang bersesuaian pada bahagian corak dengan menggunakan pisau wali. Langkah kelima pula ialah saya membuat bingkai dengan menggunakan mesin router kayu, iaitu dengan bantuan daripada petugas kraftangan Encik Muhammad Hafizi. Bagi langkah keenam pula, saya melicin dan membersihkan permukaan corak dengan menggunakan kertas pasir. Bahagian latar pula dilicinkan dengan menggunakan pahat. Bagi langkah ketujuh pula, saya telah pun menyapu shellac dengan menggunakan berus supaya permukaan blok kayu kelihatan cantik dan berkilat. Bagi langkah yang terakhir, iaitu langkah ke-8, saya menjemur blok kayu di bawah sinaran matahari sehingga ia kering. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk ukiran kayu tersebut, di mana saya telah pun menggunakan teknik tebuk timbul bersilat. Jadi, apakah itu teknik tebuk timbul bersilat? Teknik tebuk timbul bersilat ini merupakan teknik yang tidak ditebuk tembus. Ukiran akan menampakkan pergerakan visual seakan beralun. Bahagian motif yang diukir pula akan kelihatan timbul dan mempunyai silat. Ukiran teknik ini biasanya terdapat pada dinding, perabot dan lain-lain. Seterusnya ialah saya akan membentangkan hasil pembuatan produk ukiran kayu saya. Jadi inilah hasil produk ukiran kayu saya, di mana saya telah pun menghasilkan produk ukiran kayu bermotifkan flora. Bagi fungsi, produk ukiran kayu ini berfungsi sebagai hiasan gantung pada dinding. Dan produk ukiran kayu ini menggunakan teknik ukiran tebuk timbul bersilat. Produk ukiran kayu ini berukuran 20 cm x 20 cm x 2 cm dan menggunakan kayu jenis kayu jelutung. Bagi tempoh masa penghasilan produk ini, ia mengambil masa sekitar 6 jam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahasa seni visual. Bagi unsur seni pertama iaitu garisan, ukiran kayu yang dihasilkan terdiri daripada gabungan beberapa garisan seperti garisan beralun, garisan nipis dan juga garisan melengkung. Unsur garisan ini dapat menimbulkan lagi motif daun yang dihasilkan. Seterusnya ialah unsur kedua iaitu rupa. Rupa yang terdapat pada ukiran kayu yang dihasilkan adalah rupa organik iaitu daun. Motif daun tersebut dapat menggambarkan bahawa ia adalah motif yang semula jadi.
Unsur yang seterusnya ialah bentuk. Ukiran kayu yang dihasilkan terdiri daripada bentuk konkret yang bersifat 3 dimensi ataupun 3D. Ia mempunyai luas, tinggi, isi padu dan juga jisim. Ukiran kayu ini berbentuk 3D di mana ia bukan sahaja boleh dilihat tetapi boleh disentuh dan dipegang. Bagi unsur seterusnya iaitu jalinan, ukiran kayu ini terdiri daripada jalinan sentuh. Jalinan sentuh dapat dikesan dengan menggunakan deri sentuhan. Contohnya, menyentuh permukaan blok kayu. Unsur seterusnya ialah ruang. Ukiran kayu yang dihasilkan mempunyai ruang nyata. Ia dapat dilihat melalui teknik ukiran kayu tebuk timbul bersilat yang digunakan, di mana ia telah pun menyebabkan motif daun nampak lebih menonjol. Dan yang terakhir ialah unsur warna. Unsur warna dapat dilihat melalui penggunaan shellac sebagai bahan kemasan. Shellac tersebut terdiri daripada warna perang yang dapat menonjolkan lagi ira pada permukaan kayu. Warna perang ini terdiri daripada golongan warna panas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip rekaan. Yang pertama ialah imbangan. Imbangan bermaksud kesamaan atau kesepadanan dari segi berat, kedudukan dan tumpuan. Dalam ukiran kayu yang telah dihasilkan, ciri-ciri imbangan boleh dilihat dari segi simetri. Ukiran kayu ini mempunyai imbangan simetri kerana sebelah kanan dan kiri ukiran kayu menggunakan unsur seni yang sama. Prinsip rekaan yang seterusnya ialah prinsip penegasan. Apakah yang dimaksudkan dengan penegasan? Penegasan bermaksud suatu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Dalam ukiran kayu yang dihasilkan ini, penegasan dapat dilihat dari segi bentuk. Teknik ukiran yang digunakan telah menyebabkan ukiran kelihatan timbul dan mempunyai rupa 3D. Penegasan tersebut dapat menimbulkan tumpuan dan juga fokus kepada orang yang melihatnya. Prinsip rekaan seterusnya ialah harmoni. Prinsip harmoni ini berkait rapat dengan penyatuan objek ataupun elemen-elemen rekaan yang sama dalam sesebuah gubahan. Dalam ukiran yang dihasilkan ini, prinsip harmoni dapat dilihat dari penggunaan garisan yang beralun dan jalinan sehingga dapat mewujudkan gubahan yang menyenangkan dari segi tampak dan menimbulkan kesan keindahan serta ketenangan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang commercial craft tradisional. Yang pertama ialah dari segi nilai komersial. Yang pertama, produk ukiran kayu yang saya hasilkan ini mempunyai reka bentuk yang cantik dan menarik. Yang kedua, produk ini mempunyai nilai estetika yang tersendiri di mana motif flora yang dihasilkan dilihat mampu mengindahkan sesuatu ruang. Yang ketiga ialah produk ini sesuai dijadikan perhiasan yang boleh ditampal pada dinding. Jadi, produk ukiran kayu yang saya hasilkan ini sangat sesuai untuk dikomersialkan. Jadi, bagaimana pula hendak mengkomersialkan produk kraft tangan tradisional ini? Yang pertama ialah dengan mewujudkan satu sistem ataupun platform bagi mempromosi serta memasarkan produk kraft tradisional ini. Seperti mana Institut Kraft Negara iaitu IKN yang telah pun bercadang untuk mewujudkan sistem e-market bagi membantu mengetengahkan produk-produk kraft tangan Malaysia. Yang kedua ialah dengan memberi pendedahan kepada orang ramai tentang keunikan kraft melalui platform media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Melalui pendedahan ini, masyarakat dapat maklumat dan pengetahuan tentang keunikan kraft tradisional. Kesannya, seni kraft tangan ini dapat dikomersialkan dengan lebih baik. Akhir sekali ialah penutup. Setelah menyelesaikan tugasan ini, saya telah memperoleh banyak ilmu pengetahuan baru dan juga kemahiran dalam menghasilkan ukiran kayu. Saya juga sedar bahawa sesebuah hasil kraft tangan itu dianggap sangat berharga kerana proses untuk menghasilkannya memakan masa yang begitu lama dan memerlukan penelitian yang rapi. Oleh itu, rakyat terutamanya golongan muda perlulah mewarisi seni kraft tangan ini agar ianya tidak lapuk ditelan dek zaman. Sekian sahaja pembentangan daripada saya.
Sekian, terima kasih.